Okey. Okey. So, sudah pakai tali kali ini sebab netizen nasihatkan. Memang betul lah. Hari itu sebenarnya saya lupa saja. Mentang-mentang jalan tak jauh, lupa pula pakai safety belt. Okey, so utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan, ingatlah mereka yang tersayang. Okey, tak apalah. Cakap terus saja. Baik, saya mau buat sedikit komen, reaction pribadi. Ini pendapat pribadi. Saya tidak akan mau kecam mana-mana pihak. Ini hanya pendapat pribadi. Dua perkara yang saya mau buat reaction. Pertama sekali tentang isu tabung haji. Okey, seperti yang kita tahu, isu tabung haji adalah isu yang paling panas diperkatakan di parlimen, di paper-paper, di mana-mana sajalah, di newspaper physical, di newspaper yang bukan physical, internet, Facebook, blog, mana-mana saja semua bising tentang isu tabung haji. Walau bagaimanapun, saya sangat bersetuju bahawa perkara ini perlu dibising. Perlu dibising kerana ini melibatkan perkara yang sangat besar, perkara yang melibatkan masa depan bangsa Melayu Muslim, bangsa Malaysia sebagai keseluruhannya. Kerana betul lah antara rakaman yang saya nampak di parlimen, saya setuju dengan kenyataan pendek tapi betul bagi saya itu, iaitu dia kata, oh kalau begitu senanglah jadi kerajaan. Bila ada hutang jual, tak bolehlah macam tu. Usahakanlah selamatkan, bukan senang-senang nak jual. Yang itu saya setuju. Benda hutang bukan selepas susah perlu dijual. Okey. Jadi ada beberapa reaction yang saya nak sentuh untuk tabung haji, terutamanya penjualan aset tanah yang dikatakan di bawah harga pasaran dan patut tidak dijual. Lepas itu dijual pula kepada yang tidak ada kepentingan kepada bangsa Melayu Muslim, iaitu kepada pemegang-pemegang saham terbesar, kepada syarikat Tomako kalau tidak silap nama syarikat itu. Semuanya adalah berbangsa bukan Melayu Muslim. Okey. Bagus jugalah laporan di dalam parlimen itu, kerana beliau menyatakan bukan mau bersikap resis dan sebagainya, tapi memang betul bahawa Melayu Muslim mempunyai hak kepada tabung haji ini untuk dibisingkan. Dan kita bersyukur kerana dengar kabar satu siasatan diraja RCI mungkin akan dibuka dan permintaan semakin panas supaya RCI ini betul-betul dilaksanakan. Jadi saya berharap semoga RCI ini betul-betul dapat dilaksanakan supaya keadilan dapat ditegakkan. Bukan saja keadilan dapat ditegakkan, harap-harap semoga urus niaga yang mungkin bakal berlaku, yang sudah separuh jalan dapat diselamatkan. Yang paling sedih adalah TH Plantation punya tanah, anak-anak syarikat daripada tabung haji yang sudah dijual 70% lebih asetnya, terutama tanah sudah dijual, dan dijual itu pula di bawah harga pasaran menurut laporan yang dirakam di dalam parlimen. Okey, jadi saya tidak mau cakap siapa-siapa salah, tidak. Kerana guru saya cakap, never focus on the problem, but always focus on the solution. Jadi saya pun setuju yang itu. Jangan terlalu fokuskan kepada masalah, tapi fokuskan bagaimana penyelesaian, bagaimana penyelamatan, damage control dapat dibuat. Kerana bagi saya, damage control is better than
tuding-tuding jari dan segalanya. Sebab belum pernah dalam sejarah dunia ini, di mana-mana sekalipun, belum pernah terjadi dengan menuding-nuding jari satu-satu masalah itu dapat diselesaikan. Tapi selalunya masalah dapat diselesaikan apabila jalan penyelesaian yang dipikirkan perlu diselesaikan. Itulah yang terbaik. Jadi, jadi yang pertama untuk isu tabung haji, saya juga salut sebenarnya kepada bukan nak menyebelahi mana-mana pihak, tidak. Tapi seperti yang saya cakap, benda yang betul perlu dipuji. Benda yang tidak betul dan tiada bukti, macam mana mau puji? Okey, ahli parlimen daripada Baling, saya puji tindakan dia kemarin di rakaman itu. Bukan kemarin, rasanya 2 hari yang lalu dalam rakaman itu. Apa yang saya puji bukan yang saya puji yang lain-lain itu. Bukan yang dia marah-marah, dia pergi apa, bukan. Tapi yang saya puji adalah laporan lengkap yang telah diaudit untuk tabung haji setiap tahun sepanjang dia menjaga tabung haji, tidak pernah gagal. Malahan dia bawa lagi itu bukti, dia letak di parlimen, dia tunjuk satu persatu bukti laporan keuangan tabung haji yang telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Ini yang saya puji. Manakala menurut beliau, menurut MP Baling ini, tidak ada pula laporan keuangan daripada kerajaan PH. Saya pun tidak tahu betul atau tidak, tapi menurut dia dalam rakaman itu dia kata tidak ada. Macam mana mau puji kalau tidak ada? Kalau ada saya puji, tapi tiada. Macam mana nak puji? Apa yang mau dipuji? Kan? Okey. Yang bukti ada adalah memang mereka bagi e-wallet RM30. Yang bukti memang ada adalah mereka bagi e-wallet RM30. Sebab kawan aku confirm kemarin dulu, memang dia sudah klaim e-wallet RM30 itu memang ada. RM30. Okeylah, tahniah lah sebab dapat e-wallet RM30. Kerajaan PN sekarang ada e-wallet RM50. Besar sikit, tapi yang besar berhabis PN. Okeylah, so terkeluar sedikit daripada kita punya perbahasan kan. Ini bukan perbahasan lah, ini reaction saja. Okey, jadi itu perkara pertama tentang isu tabung haji. Okey, isu kedua yang saya mau buat sedikit reaction adalah isu tentang rasuah-rasuah yang sedang berjalan sekarang. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada SPRM Malaysia kerana bertindak dengan sangat hebat. Sekarang memang betul-betul SPRM serius dengan rasuah. Buktinya hampir setiap hari, hampir setiap minggu kita ada dengar berita tentang kerja yang dibuatkan oleh SPRM. Ada pegawai-pegawai kerajaan ditangkap, ada pegawai polis ditangkap, ditahan, disiasat, ada macam-macam ada. Okey, so semua ini memang menunjukkan bahawa kerajaan ini betul. Okey, ada dulu kerajaan katanya kerajaan ini bebas rasuah dan berintegriti serta bersih, suci dan murni. Tapi akhirnya menurut berita-berita terpalit sedikit-sedikit dengan isu-isu rasuah yang lain. Okey, jadi isu yang sekarang ini yang panas diperkatakan tentang isu rasuah, pastinya Lim Guan Eng, Syed Saddiq. Baru tadi saya ada juga upload video berita tentang laporan yang akan siap, akan lengkap tak lama lagi dan akan diserahkan kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut, iaitu berkenaan dengan isu rasuah, skandal rasuah terowong dasar laut Pulau Pinang dan juga
isu kehilangan wang, isu kehilangan wang mungkin rasanya daripada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Satu yang penting saya doakan, semoga keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran pasti akan menang. Ini cakap guru saya, maha guru saya, dan cakap tok guru saya. Kami sekolah di pondok di sebelah rumah saya dulu. Pondok-pondok, bukan sekolah pondok. Sekolah pondok-pondok. Okey. Katanya hidup ini adalah tentang trust, tentang kepercayaan. You can earn, kamu boleh dapat berapa saja yang kamu mau in term of money. Kamu boleh ganti uang pada bila-bila masa. Tapi satu perkara yang kamu tidak boleh ganti adalah kepercayaan. What we call trust. Kepercayaan itu tidak akan berulang lagi seperti kepercayaan pada asalnya sekiranya itu sudah rosak, katanya kepada saya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran pasti menang. Jika kebenaran sudah menang, apa pasti pun tetap dia menang juga. Jadi maksud saya ialah, kalau Lim Guan Eng benar, benarlah dia, Tuhan pasti tolong. Kalau Syed Saddiq benar, benarlah dia, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau dia salah, siapa sekalipun tolong tetap kalah juga. Tuhan tak mau tolong orang yang salah. Tuhan tidak akan tolong orang yang tidak betul. Kan? Okey, saya sudah sampai di destinasi saya. So, itulah saya punya reaction. Apa pendapat kamu? Kita harap Tuhan Yang Esa menjaga negara kita berterusan. Sampai sudah di office saya. Office kici-kici, sendiri punya office, main-main di office. Kita tulis-tulis dulu apa yang perlu ditulis. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Cintai Malaysia aku, Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.